Ni dekat mana? Betul sahabat. Lihatlah apa yang berlaku kepada Halas, apa yang berlaku pada Hamzah Fansuri dan juga pada Syekh Siti Jenar. Kerana aliran dikatakan wahdatul wujud, apa akhirnya mereka dihukum. Kata Al-Ghazali, kata Imam Al-Ghazali Hajatul Islam, kiranya Halas berada di zamanku, akan ku pimpin tangannya. Tetapi ia telah dihukum oleh khalifah, ia telah dihukum bunuh oleh khalifah kerana katanya kau nak kata apa? Kau katalah. Siapa yang mencari Halas? Halas tiada. Siapa yang mencari Allah? La maujud illallah. Tetapi masih terganggu. Aku terganggu. Kun ana Rabbi ma abdi. Assalamualaikum bang. Macam ni lah bang, bila saya kaji balik, perasaan tu dulunya tak sampai bila memikirkan tentang Mansur Al-Halas ni, dan tak sampai bila fikir tentang Syekh Siti Jenar, tentang Hamzah Fansuri, dan tentang ramai lagi lah popular legend yang terinaya dengan begitu teruk di atas jalan kebenaran. Dan kita juga tengok the life of Jesus Christ dalam YouTube, dalam apa, kita tengok sejarah-sejarah yang mereka buat, bukan kita buat, yang orang-orang yang bukan Islam. Ada saja kita tengok banyak version dalam YouTube Jesus Christ ni, ataupun cerita-cerita Socrates. Banyak saya nak sebut, tak boleh. Yang lama-lama ni semua, yang diracun ada, yang difitnah ada, yang cuba dibunuh ada. This is all about satu jealousy through knowledge, satu kompetitif status. Maksud kata, kami ni orang berjabatan kot, kami ni ahli-ahli agama kot, yang ada tauliah kot. Hang ni tiba-tiba cakap satu benda yang kami tak faham. Mana boleh kami tentang lah, pasal yang berbincang sesama mereka tu untuk mengatakan Syekh Siti Jenar tu salah, untuk mengatakan mesti ada kaitan tentang yang ramai. Jadi contohnya macam saya dipanggil berkali-kali oleh Jabatan Mufti. Daripada tahun 97, Datuk Syekh Hazmi punya time, first time saya jumpa Mufti dia. Nombor 2 Ishaq Bahrum, Mufti Selangor. Jadi masa tu kes saya, dia ada prihatin sikit lah. Ishaq Bahrum dia ajak jumpa, sembang. Lala dia kata benda betul tapi tak semua orang faham, dan benda betul tetapi di Malaysia ni tak dieksposkan. Saya kata that is not my problem, and I cannot make it right. Aku cakap, if that's so-called the problem, that I'm a powerless. Pasal saya tak berjabatan, saya tak ada tauliah. Orang yang tauliah, yang mana menyedari bahawa ini betul, kenapa berselindung? Sedangkan dalam Quran tulis dalam surah Al-Baqarah ayat 42, janganlah kamu campur aduk batil dan hak, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahui. So perkataan ni, kenapa Allah sebut macam tu? Dalam surah Ali Imran ayat 71. Wahai ahli-ahli kitab, mengapa kamu menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahui?
Mengapa pula kamu campur aduk batil dan hak? Ini semua mereka ni pakar hadis. Takkan dalam Quran mereka tak tengok. Surah 2 ayat 2. Dia kata Quran tu sangat jelas. Kalau baca Al-Baqarah ayat 2 tu. So, kalau tak ada hak dalam hak Quran tu, yang diada-adakan tu kita peduli apa? Ini banyak dalil-dalil dia, banyak firman-firman dia yang dia bagi tahu. Tapi mereka ni tak mau. Pasal mereka ni pergi mengaji, track yang bapak mereka pergi hantar. Okey, ilmu tahfiz, belajar tahfiz, belajar itu, belajar ini, belajar ini. Bab mengenal Allah tak belajar. Sedangkan awal-awal agama mengenal Allah. So, bila mereka jumpa kita, mereka kata, oh, saya mengaji pondok. Good lah, you mengaji. Then, indirectly, you try to tell me that you have knowledge. Okey lah, tak ada masalah. Oh, saya mengaji makrifah, mengaji tu, mengaji ni. It's good lah kalau mengaji makrifah. Bila jumpa ahli makrifah dia, mana boleh ada sembang apa. Nanti jadi batal. Mula bawa keluar, oh, pengajian ilmu makrifah ni, makrifatullah ni ada peringkat-peringkat. Dah jadi batal. Itu bukan makrifah. Itu masih lagi tasawuf. Bila ada peringkat, kupasan satu peringkat ke satu peringkat, masuk peringkat ni macam ni. Itu bukan makrifah. Makrifah tu mengenal, dia bukan ilmu. Aku beritahu kat yang ni buah pelam. Habis lah. Hang nak tahu rasa dia, hang makan. Bila hang makan, tak boleh kongsi dah buah pelam tu. Aku beritahu kat ni buah manggih. Hang kenal ni buah manggih. Hang dah hidup Jerman, hang main sini, hang tak tahu ni manggih. Aku abang hang buah manggih. Hang nak tahu selanjutnya buah manggih tu, hang makan. Aku nak bagi tahu ni, hang bukan hang. Yang sebenar hang tu siapa? Bila hang dah kenal siapa hang tu, hang tak sama dengan orang lain. Hang tak akan boleh disamakan. Macam mana buat nak boleh kata peringkat-peringkat pula dalam makrifah? Inilah kata mereka suka competitive knowledge. Ini berlaku sesama ahli makrifah. Bila kita nak kata, hello brother, you mengaji mengenal Tuhan kan? Yang Tuhan you kenal itu bukan Tuhan aku. So bila you dah kenal Tuhan you, celebrate lah you mengenal Tuhan. Pasal apa nak korek bab aku ni mengaji makrifah, macam mana makrifah? Kalau hang makrifah pasal apa hang boleh marah-marah? Dah, aku marah tu setelah aku balik pada syariat. Makrifah tu, enlightenment happen only one time. Hang kenal. Habis lah. Ni nak main tanya betul ke sebenar-benar hang kenal? Tak ada. Itu proses lain. Itu proses yang hang keluar pada diri hang untuk ikut orang lain punya persepsi. Dalam makrifah ni, dia dah tidak lagi berhuruf, tidak lagi bersuara. Iaitu di antara Tuhan dengan diri hang, tak ada antara lagi dah. Sebab dia kata, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu wa man arafa rabbahu fasada jasad. So, mana ada istilah nak ada hang nak cerita pasal Tuhan tak? Sebab the only guide to God is only God himself. Yang ni masalah di antara kita para makrifah. Bila jumpa seorang tu kata, saya mengaji mengenal Allah. Bagus-bagus jalan, celebrate, enjoy your life. There's nothing to talk now, there's nothing to confess, nothing to process. Sebab anda mengenal. Yang hang kenal itu, wajah tu lah. Dan tak ada kena mengenal dengan wajah yang aku kenal ni. Dia penutup. Kan mudah, kan senang. Tak ada mai pula satu orang, oh ada peringkat sebab ni. Saya kata peringkat ni hang cakap ni tasawuf. Bila tasawuf dia masuk pada usul dia masuk pada fiqh. On and on. Usul fiqh tasawuf tu fardu ain. Pasal apa nak main merangkai bab makrifah pula? Di sinilah akan ada makam dan peringkat-peringkat. Dah mereka cipta sendiri. Sebab mereka tak tahu mengaji mengenal Allah Ta'ala ni tak ada kena mengenal dengan orang lain. Dan tak ada kena mengenal dengan agama. Konsep dan idea, law and system. Tapi kalau mengaji dalam kaedah fardu ain ni apa semua, memang ada konsep, memang ada sistem, memang ada law yang kita kena obey, yang kita kena turut. So bila orang main cakap, lepas ni mengaji ni, hadis ada kata ni apa semua. Saya kata mengaji mengenal Allah, apa ada kena mengenal hadis? Allah tu berserta. Nak mengenal Allah, mengenal diri. Aku cari guru yang proses alam diri aku. Bukan nak cerita sejarah. Yang ni lepas tak tahu. So, bila Mansur Al-Ahlas kata, ma'al jubatil ilallah. Atau dia kata, anak al-haq. Orang ingat dia yang mengaku. Mulut ni tak boleh berkata-kata. Bila dia kata, dalam jubahku tak ada lain, hanya Allah. Lepas tak mengaji sifat 20. Lepas tak tahu ada wadah osok tarok ta'yin Allah Muhammad Adam. Itu kita nak proses lah hujah baru malukut ni. Lepas tak faham nak proses nafi isbat ni. Lepas tak mau. Lepas kata nonsense. Nak proses apa tu fana bakhor ni macam mana. Lepas tak mau. So there's nothing left to talk lah.
Okay brother, selamatlah brother, enjoy life lah brother, enjoy life. Yang mentam para wali Allah dulu memang mereka tak faham. Hari ni bila saya dituduh, dihina, dikeji, saya nampak macam mana guru saya Pak Abu bin Darasan kena, macam mana orang-orang dulu kena. Sebab hari ni kalau orang tengok Dr. Mazhar bawa keluar fatwa tuduh saya sesat, dia tak pernah bincang dengan saya. Macam ni lah guru-guru dulu kena. So kalau 30 tahun esok orang kata, oh ni ada satu ulama dulu bagi tahu dari Perlis dia ni sesat, ada fatwa dia, ada kertas, ada salinan dalam, awak boleh tengok dalam fatwa ni orang-orang yang sesat. Bagus ya. Kalau kena satu pakcik yang hidup 30 tahun akan datang, kan abang kat budak tu, pakcik ada masa tu, budak lepas tu buat keterangan. Yang duk kata ulama tu ulang dalam semak. Yang duk kata apa mufti Perlis tu yang buat keluar keterangan tu, Dr. Mazhar tu, dia tu gila. Mana boleh buat keputusan tanpa soal siasat. Muzakarah ni two-way conversations. Oh ya ke? Baru. Tapi yang dulu guru-guru kita kena, tak ada internet. Guru kita tak boleh nak bela dia. So kita percayalah. Fatwa ni kata sesat. Kita tak tahu yang mereka pun tak soal siasat. Bila soal siasat pun mereka tak jawab apa. Mereka tak reti nak jawab. Macam tu lah. Banyak dulu. Tapi sekarang zaman dah berubah. Orang tengok ustaz, orang kenal dah. Hampa pakai hebat-hebat, hampa tekan duit syarahan beribu-ribu. Tapi hampa cakap tu cerita sejarah, cerita kononnya nak suruh orang baik, macam hampa tu dah baik dah. Jadi cerita macam tu orang tak mau dah. Orang nak mengaji, nak mengenal diri ni siapa, nak mengenal Allah Ta'ala ni apa. Macam surah 6 ayat 94 tu, kosong, tak ada apa dah nak balik esok. Ni duduk kat Makrifah, duduk dalam situ, dah lepas nak bawa keluar buat peringkat-peringkat pula. Aduh, inilah meletakkan keegoan akan ada. Oh, hang belum lagi, hang peringkat ni, hang belum lagi. Tak. Hang kata kat aku, kata hang dah Makrifah, habis. Aku tak ada sembang apa orang hang. Kalau hang kata baru aku nak cari, baru aku turun fardu ain. Buka bab usul fiqh tasawuf, pasal hang baru duk mencari. Tapi kalau hang dah Makrifah, habis. Tak ada apa nak sembang lah. Simple je. Baik bang, baik. Selamatlah bang. Selamat. Tak ada apa pun abang. Saya bila saya cakap benda ni, kadang-kadang suara tu tinggi, tapi hati tu ada sayang, ada kasih bang. Percayalah bang. Sebab saya tengok dah, kadang-kadang dia tu nak terang bak ni majnun semua tu. Mereka asyik. Jadi kita kena susun. Orang yang baru nak mengaji, kita boleh buka. Orang dah mengaji dah, tak ada apa kita nak cerita pasal siapa hamba, siapa Tuhan, peringkat-peringkat apa. Mana ada peringkat dah Makrifah ni. Mereka yang buat begitu susah. Makrifah apa yang nak kenal, laisa kamislihi syai'un. Tak puas hati, korek bab ilmu, baru letak peringkat-peringkat. Pasal ilmu tu berperingkat. Nak mengenal Allah ni bukan ilmu. Mereka tak nampak ni bang. Mereka duk majnun khalid nak bersembang juga. Saya jumpa yang orang kata, bang saya ni mengaji, saya mengenal Tuhan, cukup. Duk diam tepi, ataupun kita sembang benda lain. Ataupun hang bawa satu orang yang nak mengaji, kita kupas. Tapi kalau hang dah kenal, aku dah kenal, nak sembang apa lagi? Baik bang, selamat bang. Selamat, sebab saya kena kerap bang. Saya dipanggil kerap oleh ahli majlis. So kesian pula mereka jumpa mereka, kita kata nak sembang apa dengan mereka ni. Mereka tak mengaji pun. Mereka terpaksa panggil sebab orang protes, orang ramai hantar surat ni protes apa semua report. Panggil lah orang tu mai. Hampa duduk diam sudahlah. Senang je kerja hampa, aku nak ajak bagi. Hampa ahli fatwa, hampa jabatan mufti, tengok orang yang protes aku mai sembang. Kalau hampa sendiri protes, mai aku nak tanya hampa mengaji tak mengaji. Kalau hampa tak mengaji, aku nak sembang apa? Pasal apa hampa nak kata tak betul? Sebab apa? Sebab Hambali, Hanafi, Maliki, Syafi'i ni, mereka pun sama-sama mereka bertelagah. Ni, tengok contoh Wahabi, Sunnah, Syiah, Salafis ni semua bertelagah semua. Itu semua konsep and idea, law and system. Yang kami cakap ni mengenal Allah, bukan mengenal kaedah-kaedah yang hampa duk bertelagah tu. Masya Allah abang, saya cakap benda ni banyak kali ya bang. Tetapi itulah, bila kita rujuk balik surah Al-Hajj, surah 22 ayat 46 tu, surah Al-Isra surah 17 ayat 72 tu, kita tak ada apa lah bang lalas. Tu saya kata tak ada apa bang. Jalan terus ya bang.
Baik abang, selamat. InsyaAllah abang Sarjan Hasan tak dah, abang Sarjan Rahman, kalau saya balik Pulau Pinang esok, kita minum teh lah. Ramai orang nak bersembang dengan saya, tapi bila saya sembang kadang-kadang bila mereka tak faham, mereka tak sampai, tapi mereka nak, tapi bila mereka tak sampai, mula mereka berenggang pula dengan saya, mula mereka jadi jauh dengan saya balik. Saya rasa benda tu, tapi nak buat macam mana, benda-benda ni dia putaran, dia pusing balik esok bila dia nampak, baru dia kata, ya Allah, lepas hantaran kat aku lama dah lah baru faham. Saya kata tak apa, alhamdulillah lah, setidak-tidaknya putaran faham tu sampai. Baik bang, kita jalan lagu kita bang, dia bukan zaman lagu dulu lah. Hang nak hang bersusah payah naik motor berkejam-kejam pergi cari sana pergi sini lah, tak ada dah. Handak lalu segala barang-barang basic penuh dalam internet tu. Lepas tu hampir cari guru bentang lah, guru susun. Macam abang faham dah, senang dah, tak ada apa dah kita nak sembang bang. Kita tunggu waktu nak kembali je, itu je, kita tak ada apa dah, waktu nak kembali je. Putih dunia ni kita balik, tak ada apa. Baik bang, selamat lah.